Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam segmen podcast Sinar Harian bersama-sama saya Haizir Osman dalam segmen Plot Twist, di mana kita akan membincangkan isu-isu politik yang berlaku dalam negara pada ketika ini. Saudara, mampukah Perikatan Nasional tawan Selangor? Sebenarnya bahang kehangatan pilihan raya negeri masih belum kuat dirasai pada ketika ini. Satu-satunya perkembangan yang kita ada adalah event sekitar 3 minggu lalu apabila pertemuan melibatkan menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri 6 negeri: Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Kedah, yang secara prinsipnya telah pun mengadakan persefahaman ataupun persetujuan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri mereka masing-masing kira-kira 2 minggu dalam 2 minggu terakhir bulan Jun nanti. Maknanya kita akan raya dulu, barulah kita pilihan raya. Jadi saudara, walau bagaimanapun isu ini jadi agak panas apabila ada satu statement ataupun kenyataan daripada pemimpin PAS Selangor yang mengatakan bahawa parti tersebut ataupun Perikatan Nasional mampu untuk menawan Selangor dengan menang mudah, memperolehi 33 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri tersebut. Jadi ini yang akan kita bincangkan secara lebih detail. Bersama-sama saya di studio pada ketika ini adalah Pengarah Eksekutif Ilham Center, Saudara Hisamuddin Makar. Assalamualaikum tuan. Salam. Terima kasih kerana sudi menerima jemputan kami. Sama-sama Aziz. Jadi tuan, mampukah Perikatan Nasional tawan Selangor? Tapi sebelum itu tuan, sebenarnya saya nak tanya satu soalan penting sebelum kita pergi kepada topik yang lebih lanjut. Kerana daripada sebelum PRU ke-15, kita sebenarnya tidak menjangkakan bahawa Parti Perikatan Nasional ini mampu untuk pergi sejauh ini, menang sehingga 74 kerusi parlimen, walaupun sebelum itu tidak diberikan harapan yang tinggi. Di mana ataupun apa sebenarnya yang kita terlepas untuk kita mentafsir keupayaan PN ini apabila mereka sebenarnya barangkali pergi beyond daripada expectation kita? Sebenarnya kata kuncinya di sini Aziz, iaitu terletak kepada kekuatan yang dimiliki oleh Barisan Nasional dan juga UMNO. Kerana berlaku kekeliruan selepas saja pilihan raya negeri Melaka dan juga Johor yang mana menunjukkan BN mampu mencapai 2/3 kursi yang dimenangi dalam pilihan raya negeri berkenaan, iaitu mereka kepimpinan tertinggi menuntut ketika itu di bawah teraju Datuk Seri Ismail Sabri selaku Perdana Menteri untuk membubarkan segera parlimen kerana mereka menjangkakan momentum kemenangan itu akan diheret dalam PRU ke-15. Tetapi ternyata apa yang berlaku adalah sebaliknya. Ini kata kuncinya itu ialah kita perlu melihat bagaimana apa yang akan terjadi daripada pilihan raya negeri Johor yang membawa kepada tarikh pilihan raya umum, yang mana dalam pemerhatian kami melihat kepada kejatuhan sokongan pada BN ini sebenarnya sudah berlaku secara perlahan-lahan. Kalau kita lihat pencapaian yang dimiliki oleh BN pada tahun 2004 yang menang besar ketika itu di bawah Pak La, dengan menguasai 90% sokongan di parlimen, merosot sehingga tinggal 14% pada 2022. Maksudnya daripada 198 kursi Barisan Nasional menyusut sehingga 30 kursi. Jadi maksudnya daripada 198 merosot pada tahun 2008 turun hingga 140, 2013 133, 2018 74 kursi, 79 kursi kalau kita tengok 74 kursi, dan 2022 tinggal 30 kursi. Maksudnya kalau kita lihat dalam 5 siri pilihan raya telah melihat proses penurunan sokongan terhadap BN dan juga UMNO secara perlahan-lahan. Sebab itu saya melihat bahawa di sini berlaku miscalculation bagi BN ataupun UMNO sendiri melihat kepada trend yang mungkin mereka melihat trend yang berlaku pada PRN berikutnya. Baik, faktor yang kedua ialah kerana kita melihat dalam period kempen ataupun sebelum lagi tarikh pembubaran itu, kita melihat pertelagahan dalaman ataupun pertemuan dalaman UMNO sangat sengit, sehinggalah menatijahkan pengguguran nama-nama besar, tokoh-tokoh besar mereka ataupun disebut warlord tertentu untuk menjadi calon dalam pilihan raya dan masuk ke dalam pilihan raya dalam keadaan messy, dalam keadaan penuh keserabutan untuk mendamaikan fraction ataupun camp-camp tertentu di dalam UMNO. Dan inilah yang menyebabkan BN dia macam lari sikit tune dia.
Yang ketiga faktor ialah serangan yang ditujukan ataupun disudutkan kepada BN ini. Datang serangan daripada Pakatan Harapan, datang daripada Perikatan Nasional, datang daripada GTA. Semua pihak ini akan menyerang BN. Maksudnya BN ini menerima serangan daripada semua angle. Jadi punching bag lah. Dia jadi punching bag. Dan akhirnya natijahnya apa yang saya nak highlightkan di sini ialah kemenangan itu ditentukan oleh siapa? Oleh pengundi. Pengundi UMNO dan juga BN siapa? Pengundi yang dahulunya mengundi mereka adalah pengundi tegar mereka di kalangan ahli-ahli parti mereka yang berjumlah 3 juta keanggotaan dan juga ahli keluarga mereka, ataupun disebut adalah sebagai undi putih kepada BN. Yang kedua ialah sebenarnya undi atas pagar, ataupun kelompok atas pagar yang dahulunya menyokong Barisan Nasional atas faktor kerajaan, faktor keyakinan mereka kepada BN selama ini yang menjadi rejim pemerintah. Oleh kerana dua faktor ini yang berlaku, satu faktor ahli yang tegar, mereka hilang keyakinan disebabkan pertemuan dalaman, dan faktor ahli atas pagar ini yang melihat serangan-serangan yang dihadapi oleh BN dan imej buruk yang diwarnai kepada BN itu menyebabkan BN hilang keyakinan kelompok majoriti terbesar. Sebenarnya kelompok yang terbesar ialah atas pagar. Pengundi atas pagar ini sebenarnya bila mereka hilang dan akhirnya mereka shift kepada alternatif yang lain. Di antara alternatifnya ialah apabila orang Melayu ini, sebagai contoh pengundi Melayu atas pagar Melayu ingin shiftkan sokongan, mereka melihat PH ini ada di situ, ada beberapa imej yang tidak yang agak buruk, iaitu ada DAP-nya, ada masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dipalitkan dengan pelbagai imej buruk, maka secara automatik orang Melayu mengalihkan sokongan dan dilimpahkan kepada Perikatan Nasional. Itu yang saya dapat menjawab soalan pertama, Haidir. Maknanya proses yang berlaku cukup panjang daripada 2008 menuju ke, tetapi ia tidak dapat dimanipulasi oleh Pakatan Harapan daripada kelemahan yang ada pada BN itu. Sebenarnya pada PRU 14 Pakatan Harapan dapat memanipulasi kelemahan itu, tetapi segmen Melayu, kerana Pakatan Harapan ini mereka kekurangan satu saja, ialah parti yang dilihat mampu untuk orang Melayu bergantung harap. Jadi di kalangan dalam parti Pakatan Harapan, iaitu Keadilan, DAP dan juga Amanah, tiga-tiga ini sebenarnya tidak pada kacamata pengundi dalam kajian kami tidak dilihat sebagai parti Melayu. Jadi akhirnya ketika itu pada PRU 14 maka Bersatu dan juga Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin dan sebagainya yang menubuhkan Bersatu melengkapkan set untuk mencukupkan jumlah yang signifikan sokongan orang Melayu, walaupun tidak besar ketika itu, tapi dia dapat ngam-ngam untuk membentuk kerajaan dengan 114 majoriti pada PRU 14. Tetapi oleh kerana selepas itu Bersatu mengambil pendirian untuk pull out selepas langkah Sheraton, itu menyebabkan sebenarnya tempat Bersatu itu gagal diganti oleh mana-mana parti dalam Pakatan Harapan. Itu yang berlaku. Kenapa Pakatan Harapan tidak dapat limpahan sokongan pengundi Melayu. Prestasi baik yang ditunjukkan Perikatan Nasional dalam PRU ke-15 yang lalu dengan dikatakan mengungguli undi Melayu, adakah kita boleh mengambil trend yang sama itu membawa kepada PRN yang akan datang ini? Sebenarnya kalau kita nak kata mengungguli pun sebenarnya tidaklah tepat, kerana dia berlaku dalam segmen tertentu. Sebagai contoh, zon-zon tertentu. Zon yang saya maksudkan di sini ialah zon yang termasuk dalam kategori kursi lingkaran Melayu, Malay Belt area, ataupun parlimen yang berada dalam jajaran majoriti pengundi Melayu yang tinggi. Seperti mana yang kita lihat kursi-kursi yang berada di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Utara Perak dan juga Johor, Melaka, Negeri Sembilan itu tak terkesan. Jadi dia badai yang melanda, yang memihak kepada Perikatan Nasional ini, negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Tetapi dia terhenti di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor.
Jadi maksudnya dia terbelah kepada dua segmen Melayu itu. Kalau Melayu yang saya nyatakan tadi, yang termasuk menguntungkan Perikatan Nasional itu, negeri-negeri seperti Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan sedikit di Pahang dan juga di Perak. Tetapi dia tidak membadai di Selangor secara pukal, iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Jadi sebab itu kalau dibuat kajian, sentimen Melayu sebenarnya terpisah dua. Ada yang masih lagi bergantung harap kepada BN, negeri-negeri yang diwakili oleh BN, suara Melayunya di BN, di negeri-negeri yang saya nyatakan tadi, manakala bagi Perikatan Nasional, bagi negeri-negeri yang diwakili oleh pembangkang sekarang. Walaupun begitu, Perikatan Nasional tetap mampu untuk menang 6 kerusi parlimen di Selangor khususnya. Sabak Bernam, Sungai Besar, Hulu Selangor, Tanjung Karang, Kapar dan Kuala Langat. Di Sabak Bernam, Sungai Besar, Hulu Selangor, Tanjung Karang mungkin di bahagian utara Selangor, tapi Kapar khususnya yang dah dekat dengan Kelang, Port Kelang, adakah itu sebenarnya maksud Perikatan Nasional juga ada potensi untuk memperolehi undi Melayu yang agak urban? Ya, saya melihat perkara ini dia Melayu. Ini adalah pencapaian terbaik juga Perikatan Nasional, dan saya mengharapkan momentum itu boleh berterusan sebenarnya bagi pihak Perikatan Nasional, atas faktor bahawa di Selangor ini daripada 56 kursi, pembangkang perlu mempunyai suara yang kuat untuk melakukan proses seimbang yang baik kepada kerajaan negeri. Sebab kalau Pakatan Harapan terlalu dominan pun bagi saya tidak sihat untuk pembangunan dan juga pembangunan polisi di Selangor. Melihat kepada pencapaian PAS dan juga Perikatan Nasional, bagi saya melihat ada banyak faktor yang berlaku di Selangor ini, tetapi yang paling kuat sebenarnya ialah tercabutnya Tan Sri Noh Omar sebenarnya di Selangor ini, yang mana dengan keputusan UMNO Malaysia memecat ataupun mengambil tindakan ketika itu tidak menamakan Tan Sri Noh Omar, kemudian dipecatlah dalam sebagai calon. Antara bayangkan daripada selepas kejatuhan BN di Selangor, Selangor ini dipimpin oleh, dahulunya pernah dipimpin sendiri oleh Datuk Seri Najib Tun Razak selaku pengurusi perhubungan yang menyelia Selangor, kemudian digantikan dengan Tan Sri Noh Omar. Jadi maksudnya UMNO sendiri ketika Tan Sri Noh Omar pun tidak pulih sepenuhnya untuk merampas Selangor. Bayangkan dengan gerak kerja 4 tahun lebih di bawah Tan Sri Noh Omar, tiba-tiba tokoh berkenaan digugurkan ataupun tidak dicalonkan. Bayangkan dengan keadaan UMNO tidak kuat, tetapi berbaki dengan kekuatan yang bergantung kepada gerak kerja yang dilakukan Tan Sri Noh Omar, tetapi beliau digugurkan. Menyebabkan sokongan ini sangat terkesan kepada parlimen-parlimen yang dimenangi oleh Perikatan Nasional, terutamanya di utara Selangor, seperti mana Sabak Bernam, Sungai Besar, Tanjung Karang. Dan bagi kursi PAS ini memang di kawasan Kapar dan juga Kuala Langat ini, secara tradisinya kita lihat kekuatan PAS itu memang berkembang di sini. Tetapi sebenarnya Haidir, tidak boleh dinafikan juga pengaruh Perikatan Nasional di bawah DUN yang majoriti Melayu yang agak tinggi. Sebagai contoh, kalau saya nak lihat Sungai Ramal, DUN Meru, kemudian DUN Morib di bawah Sepang. Ini antara DUN-DUN yang di bawah amanah, tetapi mereka tidak boleh pandang enteng tentang kemarahan yang telah dicetuskan oleh Perikatan Nasional. Ini yang keyakinan yang disuarakan oleh Setiausaha PAS Selangor, Roslan SMS, apabila menyatakan bahawa mereka mampu untuk menang sekurang-kurangnya 33 kerusi, majoriti mudah untuk membentuk kerajaan negeri di Selangor berdasarkan peratusan pengundi Melayu lebih 60% di kerusi-kerusi DUN tersebut. Jadi adakah sebenarnya berasas keyakinan ini, ataupun kita sebenarnya ada banyak faktor lain yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita mengambil mudah keputusan 60% pengundi Melayu itu sahaja? Saya cenderung untuk tidak mengambil mudah terhadap peratusan Melayu, kerana Melayu di Selangor ini kita tahu terdedah dengan maklumat yang pantas, dan Melayu ini adalah Melayu urban ataupun Melayu semi-urban, separa bandar, yang mereka terdedah dengan maklumat, terdedah dengan persekitaran, dan juga sebenarnya dalam aspek pendapatan juga, kalau dia dibandingkan dengan negeri lain, pendapatan isi rumah di Selangor adalah tinggi.
Jadi dengan faktor itu, tapi diimbangkan dengan ekonomi kos sara hidup yang lain lah, itu dia akan balance balik lah. Tetapi sebagai contoh, kalau saya nak mengambil perspektif yang disebutkan oleh Saudara Roslan Ismail yang mewakili oleh PAS Selangor, kita melihat bahawa sasaran ini menyasarkan kursi yang mana 60% majoriti Melayu dan ke atas, majoriti Melayu yang ada komposisi di Dun-Dun, seperti mana kita lihat Dun-Dun yang disasarkan itu. Kalau di Selangor ni paling tinggi Melayu ialah 86%. Melayu dia tak sampai 90%, iaitu di Sungai Air Tawar, Sabak 81%, Sungai Panjang 84%, begitulah dia punya peratusannya itu. Dan sebenarnya kalau dari segi definisi ilham lah, definisi ilham ni kami meletakkan kategori majoriti Melayu itu ialah 75% dan ke atas. Kerana kalau mana-mana komposisi yang ada 30% pengundi bukan Melayu, dia belum tentu boleh menang. Dia bukan satu jaminan satu-satu parti yang berorientasikan bergantung kepada undi Melayu semata-mata untuk menang. Kerana 30% undi bukan Melayu ini, dia sebab kita tahu dengan taktikal 3 penjuru, kalau dalam pilihan raya lepas lah 3 penjuru menyebabkan itu berubah, kecuali dalam setting pilihan raya negeri ini straight fight, itu mungkin kita kena lihat satu setting yang berbeza. Jadi poinnya ialah kalau 75 ke atas itu, saya melihat kalau Dun-Dun yang 75% ke atas tu adalah lebih kurang 17 Dun yang berpotensi dan munasabah untuk Perikatan Nasional menyasarkan. Tetapi saya melihat konteks itu lebih kepada perang psikologi, dan bentuk keyakinan kepada pengundi untuk mereka meletakkan lagi trend pengundian sama seperti mana PRU ke-15. Yang mana dalam trend PRU 15 hingga 17 Dun jatuh kepada Perikatan Nasional jika kita terjemahkan undi yang dibuang ketika pilihan raya umum itu di peringkat Dun. Jadi maksudnya 17 hingga 18 Dun itu adalah jumlah yang telah pun dicapai dalam PRU yang lepas. Tapi mungkin apabila tidak berlaku pilihan raya negeri, maka trend itu diharapnya berkesinambungan dalam pilihan raya negeri akan datang. Kami sebenarnya ada membuat sedikit poll ataupun sedikit kajian lah. Saya menanyakan soalan ini, mampukah Perikatan Nasional menawan Selangor dalam PRN yang akan datang di 2 platform media sosial yang berbeza, iaitu di Instagram dan di Twitter. Berdasarkan semakan kami pada pagi tadi, sekejap saya buka sekejap Twitter. Dia, apa yang menariknya adalah daripada 2 platform yang berbeza, dia menghasilkan keputusan yang berbeza di 2 platform tersebut. Kalau di Instagram, saya pergi Twitter dulu sebentar. Kalau di Twitter, ini tak nampak lah, tapi nanti kita akan fokuskan nanti. Mampukah Perikatan Nasional menawan Selangor dalam pilihan raya negeri tahun ini? 30% mengatakan ya, manakala 70% mengatakan tidak. Okey, tak apa, nanti kita akan zoom. Tetapi kalau di IG hasilnya berbeza. Soalan yang sama ditanyakan, 69% mengatakan ya dan 31% mengatakan tidak. Okey, ini dia ada kecenderungan di platform media sosial mengikut audiens yang berbeza lah. Tetapi kita tak dapat nak predict sebab daripada platform-platform mana satu platform media sosial yang lebih tepat untuk menjawab soalan tersebut. Tapi Tuan, apabila Tuan mengatakan tadi bahawa kita tidak boleh mengambil mudah peratusan pengundi Melayu sebagai satu jaminan pada satu-satu parti untuk menang di kerusi tersebut, ini ditambah pula dengan setting. Apabila Tuan mengatakan setting tadi, kalau kita ada 2 penjuru dengan 3 penjuru dalam PRN pada kali ini, memang PH akan bekerjasama dengan BN. Jadi ini sebenarnya satu tugas yang lebih sukar kepada PN untuk mendapatkan undi Melayu. Pandangan Tuan? Saya rasa ini bergantung kepada strategi masing-masing lah. Kalau di pihak Pakatan Harapan dan juga BN, sebenarnya mereka perlu membuat kajian dan juga perlu mengukur tahap sokongan, yang mana dalam kempen yang lepas DAP dan juga Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan itu dimumukkan dalam pemikiran pengundi BN dan juga UMNO. Adakah
kini pengundi BN dan UMNO sudah boleh menerima. Sebab berdasarkan kajian kami yang terbaru di Selangor dan juga di Pulau Pinang, kalau saya boleh kongsikan sedikit, sebenarnya dalam segmen Melayu dalam dua negeri ini masih tidak banyak berubah daripada trend PRU ke-15. Menunjukkan bahawa dan unjuran ke depan pengundi membayangkan ataupun pengundi yang dahulunya terlibat dalam pilihan raya membayangkan sekiranya berlaku electoral pact di antara Pakatan Harapan dan juga BN, sebahagian besar masih lagi belum dapat menerima hakikat itu. Jadi itu adalah cabaran kepada dua parti besar itulah, PH dan BN yang kini berada dalam kerajaan perpaduan untuk convince ataupun meyakinkan pengundi mereka untuk menerima dan juga transfer vote ataupun memindahkan undi mereka. Transferability vote ini ataupun keboleh pindahan undi di antara dua parti ini sangat menjadi faktor yang menentukan kemenangan mereka. Kalau berlaku apa yang dikatakan keboleh pindahan undi di antara undi PH mengundi BN kalau DUN itu ditandingi oleh BN, dan undi BN kepada PH kalau DUN itu ditandingi oleh Pakatan Harapan, orang BN boleh mengundi, pengundi BN boleh mengundi itu. Kalau kita melihat itu peluang memang tipislah kepada Perikatan Nasional. Kalau kita lihat begitu memang 56 DUN ni memang diorang tapu bersih lah. Tetapi tidak semestinya berlaku sebegitu. Dan kepada Perikatan Nasional juga ialah ancaman kepada Perikatan Nasional ataupun cabaran kepada Perikatan Nasional ialah undi bukan Melayu. Kita tahu demografi di Selangor ini, pengundi ataupun undi bukan Melayu adalah signifikan dan besar, terutamanya DUN-DUN yang berada di taburan bandar dan juga separa bandar. Jadi mereka tidak boleh terus menafikan pengaruh ataupun faktor yang disumbangkan oleh pengundi bukan Melayu. Jadi saya melihat kenyataan daripada Timbalan Presiden PAN Datuk Tuan Ibrahim Toman dalam kenyataan media, saya tak silap 2 hari lepas, bahawa Perikatan Nasional sekarang ini menumpukan untuk menarik sokongan pengundi bukan Melayu. Saya rasa itu adalah satu usaha yang perlu dilihat sebagai cabaran untuk Perikatan Nasional bagi menambahkan potensi untuk mereka menang dalam pilihan raya negeri di Selangor nanti. Itu sebenarnya soalan yang ingin saya tanyakan. Itu sebenarnya adakah memadai untuk mereka menumpukan tumpuan kepada faktor pengundi Melayu sahaja tanpa mempertimbangkan faktor pengundi bukan Melayu itu? Tetapi Tuan telah pun menjawab. Tapi berdasarkan kempen PRU ke-15 yang mereka laksanakan dengan kempen perkauman, menggunakan influencer di media sosial dan sebagainya, adakah peningkatan yang serupa dapat kita jangkakan daripada mereka pada kali ini, Pak Raen? Bagi saya kempen itu sama diteruskan ataupun tidak, ini bergantung kepada trend lah. Sebab trend ini susah untuk bertahan ataupun untuk sustain. Kita pun tahu sebenarnya hari itu mungkinlah TikTok ataupun medium yang dijadikan kempen utama kepada Perikatan Nasional yang ketika itu tidak diberikan tumpuan oleh parti yang lain. Maksudnya Pakatan Harapan pun tidak menjadikan TikTok itu sebagai medium utama mereka berkempen, kerana Pakatan Harapan dalam PRU ke-15 masih lagi mengekalkan strategi lama ataupun modus operandi lama, yang mana menjadikan rally-rally mereka itu menjadi focal points untuk disebarkan ataupun diviralkan kepada platform YouTube dan juga Facebook saja. Mereka macam mengkesampingkan faktor TikTok itu. Sedangkan TikTok ini yang disasarkan oleh PN ini, spektrumnya sebagai contoh undi muda, undi automatik yang baru dimasukkan ini adalah satu jumlah yang besar. Jadi memang menguntungkan kepada Perikatan Nasional yang memanfaatkan sepenuhnya medium TikTok itu. Tetapi trend ini, saya nyatakan tadi, trend ini selepas pilihan raya, PH pun nampak TikTok pun dah penting, dan mereka pun sudah menjadi kerajaan dan sudah tentu akan menggunakan segala usaha untuk mengisi vacuum yang dahulunya mereka tidak isi lagi. BN juga dahulu memang oleh kerana tak guna langsung TikTok, tak guna Facebook, tak guna apa sebab asyik bertemu dalaman, kali ini sudah jadi kerajaan juga akan menumpukan perebutan itu akan tetap berlaku, dan trend mana yang akan menjadi trending itu akan menjadi persoalan utama dalam kita menilai lah. Tuan, dalam tempoh 100 hari kerajaan perpaduan ini, PH dan BN, mereka mungkin telah mengetepikan segala perbezaan, tapi mungkin di peringkat akar umbi kita tak tahu, mungkin masih belum settle down. Tetapi apakah potensi yang mungkin boleh diraih oleh kedua-dua parti besar dalam kerajaan perpaduan ini untuk memenangi ataupun mencapai sesuatu yang positif dalam PRN akan datang?
Saya melihat dalam pilihan raya yang akan datang ini untuk kerajaan perpaduan lah, iaitu Parti Pakatan Harapan dan juga BN, sebenarnya mereka perlu memulihkan segmen Melayu. Iaitu pengundi segmen Melayu ni sebenarnya yang dilihat kurang berpuas hati, mereka melihat kerajaan ini kurang memberikan perhatian dalam aspek sensitiviti umat Melayu ataupun tidak mengangkat agenda Melayu yang jelas. Jadi itu adalah perkara yang dimainkan oleh Perikatan Nasional. Maka sudah tentulah menjadi kerajaan, mereka perlu untuk membuktikan secara tangible, secara optik bahawa sebenarnya ini yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Dan yang keduanya, elemen-elemen yang bersifat retorik, bersifat menggunakan janji-janji manis misalnya contoh, perlu dibuktikan bahawa dalam bentuk yang jelas, dalam polisi-polisi yang mampu dirasai. Sebagai contoh, saya nak sifatkan kos sara hidup dan juga ekonomi, beban ekonomi. Perkara ini dalam tempoh 6 bulan, kerajaan perlu dilihat ataupun pengundi perlu melihat polisi mana yang sebenarnya telah melegakan sedikit beban ekonomi daripada sebelum pilihan raya ataupun dalam tempoh kerajaan sebelumnya. Biarlah ada titik perubahan, dan saya yakin kalau ada titik perubahan, rakyat yang rasional akan menilai bahawa kerajaan perpaduan ini bersungguh-sungguh untuk menunaikan janji mereka dan mengurangkan beban sara hidup. Tapi kalau tak ada kesan dalam tempoh 6 bulan, hanya retorik setiap hari, saya rasa mereka akan dihukum oleh pengundi dalam pilihan raya negeri ini, walaupun ini hanya menentukan ketua menteri ataupun menteri besar untuk negeri berkenaan, tetapi isu nasional juga akan mempengaruhi dalam pilihan raya negeri akan datang. Tuan, perkembangan terbaru melibatkan pendakwaan terhadap pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional, khususnya Presiden mereka sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Adakah ini akan memberikan kesan yang positif ataupun negatif kepada penerimaan pengundi terhadap PN? Sudah tentulah apabila isu-isu yang sebegitu, apabila pemimpin parti didakwa, kemudian didedahkan kepada publik ataupun blok-blok tertentu, portal-portal tertentu mendedahkan certain amount jumlah itu dipindahkan kepada ini, dan dia setiap hari ini dia akan terbuka pendedahan demi pendedahan ini. Pokok pangkalnya saya melihat tetap akan berlaku kesan ataupun impak, sama ada kecil atau besar saja. Itu saja penentu dia untuk menjelang 3 bulan akan datang. Cuma kita akan rasa lebih selamat sikit lah untuk Perikatan Nasional kerana masuk bulan Ramadan dan juga musim raya sebulan. Jadi bulan beribadah kita akan lakukan gencatan senjata. Biasanya serangan politik itu akan berkurangan dan kendor, dan sebulan kita akan berayasakan lah. Jadi itu dia akan sedikit mengalihkan tumpuan pengundi. Tetapi kita tahu bahawa politik tetap politik. Orang Melayu lagi lah, dia akan berpolitik. Jadi perkara itu tetap akan memberikan impak sedikit ataupun banyak, itu bergantung kepada pilihan raya negeri akan datang. Baik Tuan, sebelum soalan-soalan terakhir ni, sebelum kita tutup, saya nak Tuan komen tentang gerakan memindahkan pengundi seperti mana yang sekarang ni tengah heboh. Adakah wujud ataupun tidak? Dia possible ataupun tidak untuk memindahkan pengundi dari satu tempat ke tempat yang lain? Sebenarnya possible, dan kalau kita lihat kenyataan Setiausaha Agung PAS bahawa tidak ada akta ataupun tidak undang-undang yang boleh menyekat seorang pengundi itu untuk menukar alamat mereka. Tetapi kalaulah ini dengan apa yang dikatakan grand design, dengan strategi, bagi saya tidak demokratik lah sebegitu. Dan SPR perlu mempunyai apa yang dikatakan mekanisme untuk menghalang kalaulah gerakan itu disifatkan sebagai gerakan strategi untuk menawan atas faktor yang tidak demokratik sebegini, kerana mereka telah mengundi di negeri lain, kemudian sekarang nak pindah ke negeri yang belum mengundi. Jadi macam tidak adil sebegitu. Semua dalam ruang ini saya melihat sebenarnya ada pintu untuk bantahan, kerana nama-nama sebelum itu digazetkan, nama daftar pemilih itu akan dibentangkan kepada parti politik. Jadi parti politik ini akan diberikan ruang untuk membuat bantahan. Jadi kalaulah
pengundi yang dimasukkan itu mereka rasa curiga ataupun trend itu nampak macam luar biasa. Kalau ikut pertambahan organik itu biasa, tetapi tiba-tiba dalam sebulan dua ini macam pertambahan itu meningkat berganda-ganda. Jadi sudah tentulah itu agak mencurigakan dan parti politik perlu membuat bantahan lah. Kalau tak bantah maksudnya akan digezetkan lah. Jadi tetap ada ruang. Saya rasa itu kita masih lagi dalam kawalan sekiranya dimanfaatkan sepenuhnya. Satu lagi yang menjadi tanda tanya juga dalam kalangan warga maya ataupun netizen ialah apabila berlaku pendakwaan akaun Bersatu dibekukan, adakah ia akan menjejaskan hubungan Bersatu dengan PAS, khususnya kerana telah wujud rumus apabila PAS tidak menghantar wakil mereka ke Perhimpunan Bersatu baru-baru ini, adakah akan wujud keretakan dalam Perikatan Nasional melibatkan PAS dan Bersatu? Saya rasa itu kerana rumus ini mereka tak melihat keadaan. Sekarang ini PAS sibuk dengan mesyuarat agung mereka di peringkat kawasan ataupun peringkat bahagian masing-masing. Jadi mungkin dalam keadaan itu jadi tidak menghantar wakil ke, tidaklah menggambarkan itu adalah hubungan yang retak ataupun mungkin terjejas. Sebab saya melihat di antara gabungan-gabungan parti politik ini Perikatan Nasional paling intact lah, paling kukuh. Dan antara kesangsian juga saya ialah kemampuan Pakatan Harapan dan juga BN ini membentuk jentera yang solid. Ini sebenarnya sebab sebelum ini pun Pakatan Harapan, tiga parti ni pun dia bergerak secara nafsi-nafsi ataupun secara sendiri-sendiri, DAP cara DAP-nya, keadilan cara keadilannya, amanah cara amanahnya. Tambahan pula sekarang ni ada BN bagi contoh. Maksudnya sebelum ini PH gagal untuk membentuk jentera yang seutuh yang dimiliki oleh PN. Jadi ini kekuatan PN sebenarnya. Tapi dan saya yakin dalam kekuatan itu mereka tidak akan berpecah untuk menghadapi pilihan raya negeri akan datang. Baik, soalan yang terakhir untuk menjawab tajuk perbincangan kita pada kali ini, itu mampukah Perikatan Nasional menawan Selangor dalam PRN? Saya rasa suka-suka dan misi suka untuk PM menawan, dan tidak salah untuk PM menyasarkan 33, tetapi mereka juga perlu ada alternatif, iaitu paling kurang sekiranya meletak gagal dicapai untuk menjadi kerajaan, mereka boleh menghantar wakil yang besar, memberikan kuasa seimbang imbang yang baik dalam kerajaan negeri Selangor akan datang. Baik, saya rasa itu sahaja masa yang kita ada, saudara, dalam perbincangan ringkas kita, sembang-sembang tentang adakah Perikatan Nasional mampu untuk menawan Selangor dalam PRN akan datang. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Syamuddin atas perkongsian yang cukup baik, yang kita ada perbincangan cukup baik sebentar tadi. Banyak cabaran yang perlu dihadapi oleh Perikatan Nasional khususnya untuk merealisasikan hasrat mereka untuk menawan negeri Selangor dan juga mungkin negeri-negeri lain dalam PRN yang akan datang. Sehingga hasrat itu dicapai, mereka perlu berusaha dengan lebih gigih bagi memenangi bukan sahaja pengundi Melayu, malah pengundi bukan Melayu, kerana kita berada dalam negara Malaysia yang berbilang kaum dan bangsa. Jadi saudara, sehingga di sini dulu pertemuan kita dalam podcast pada kali ini. Untuk anda mengikuti episod-episod kami yang lalu, anda dialu-alukan untuk mendengar ataupun melayari Spotify Sinar Harian, dan anda dialu-alukan untuk subscribe ataupun melanggan platform-platform media sosial kami. Dan untuk mengikuti perkembangan berita dalam dan luar negara, sila layari www.sinarharian.com.my. Sehingga berjumpa lagi dalam episod akan datang. Saya Haizar Osman, ini adalah Plot Twist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.